Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Helmi bin Syari, nombor matriks A172766. Bersama saya ialah Encik Syarul Hisham bin Abdul Karim dan Cik Nurin Atirah binti Ramli. Kumpulan kami akan membentangkan kerja khusus kami iaitu asas struktur organisasi di TNB. Sebagai pengenalan, kajian organisasi ini telah dilakukan sejak tahun 1900 lagi. Pada awalnya, ianya bersifat pengurusan autoriti, kemudian beralih ke arah interaksi, penyertaan dan motivasi pekerja. Organisasi ini terdiri daripada individu-individu yang berinteraksi dan bekerja dalam lingkungan sistem. Organisasi dapat mempengaruhi kejayaan pengurusan fasilitis berdasarkan kepada strategi yang diguna pakai dalam pengurusan. Antara berikut adalah jenis struktur organisasi iaitu lini. Lini merupakan struktur paling ringkas asas dalam pembinaan organisasi yang kompleks. Yang kedua adalah lini dan staf. Ianya memerlukan bantuan dalam pentadbiran am, nasihat dan pakar. Bagi struktur organisasi yang seterusnya adalah fungsian tulen. Ianya mempunyai pekerja yang pakar sesuatu bidang dalam organisasi. Seterusnya, fungsian lini. Ianya menggabungkan organisasi staf lini dengan organisasi fungsian. Bagi struktur organisasi jawatan kuasa, ianya adalah struktur asas tambahan untuk memudahkan kerjasama dan koordinasi. Seterusnya, pasukan kerja sebagai tambahan kepada organisasi jawatan kuasa. Baiklah, bagi jenis struktur organisasi yang seterusnya iaitu sistem sepadan. Sistem sepadan ni yang memisahkan setiap sistem daripada persekitarannya. Dan seterusnya ialah organisasi matrik. Ini lebih kepada keperluan untuk organisasi yang mempunyai pekerja pakar. Seterusnya ialah pendekatan sistem. Organisasi lebih kepada menggambarkan pengurusan organisasi yang bersatu. Seterusnya ialah subsistem, di mana lebih kepada sistem yang kecil daripada bahagian sistem yang besar. Dan seterusnya ada sinergi, iaitu jabatan yang bekerjasama antara satu sama lain. Sistem terbuka dan tertutup, iaitu sistem beroperasi secara bebas dan sebaliknya. Dan untuk struktur yang seterusnya ialah aliran. Sistem mempunyai aliran maklumat, bahan dan tenaga termasuk tenaga manusia. Dan terakhir ialah maklum balas, iaitu maklumat yang dikemukakan semula selepas diambil tindakan. Latar belakang Tenaga Nasional Berhad. Tenaga Nasional Berhad ialah sebuah syarikat bekalan tenaga elektrik Malaysia yang mempunyai ibu pejabatnya di Bangsar, Kuala Lumpur. Dan Tenaga Nasional Berhad ini telah pun diswastakan pada tahun 1990, yang sebelum itu dikenali sebagai Lembaga Elektrik Negara ataupun LLN, yang telah mula beroperasi mulai 1 September 1949. Okey, seterusnya adalah organisasi fungsian, yang mana di TNB penjabatan melalui fungsian adalah praktikal dan banyak digunakan. Di bawah organisasi fungsian ni terdapat 3 perkara lah. Yang pertama, produk dan perkhidmatan, geografi, dan yang ketiga adalah pelanggan. Okey, produk dan perkhidmatan ni dia menggunakan kaedah yang mana setiap jabatan bertanggungjawab mengeluarkan produk atau perkhidmatan tertentu. Kaedah ini untuk menekankan pendekatan kumpulan, yang mana keputusan adalah cepat dan mempunyai sedikit konflik. Okey, seterusnya adalah geografi, yang mana penjabatan adalah satu bentuk mengelolakan kerja dan pekerja di dalam unit berasingan oleh lokasi, geografi atau daerah. Struktur organisasi setiap cawangan atau subsidiari akan memberi gerak balas ke atas pasaran yang berbeza dengan membawa sumber dekat dengan pelanggan. Okey, di bawah TNB mempunyai 22 anak syarikat. Dan seterusnya adalah pelanggan, yang mana pelanggan TNB ni terdiri daripada pelanggan komersial, industri dan kediaman. Okey, seterusnya adalah tugas pengorganisasian, yang mana sebahagian besar tugas pengorganisasian di TNB terlibat dengan kewujudan rangka kerja ataupun struktur tugas. Dia bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi lah. Okay, dia ada 3 tugas tahap, yang mana tahap paling tinggi adalah lembaga pengarah. Yang mana lembaga pengarah ni dia berkhidmat ataupun jawatan kuasa yang berkhidmat, yang akan membawa sekumpulan individu
yang mana idea tertentu dapat disumbangkan. Kiranya level peringkat lembaga pengarah ni adalah orang-orang yang mempunyai kepakaran tertentu. Okey, di bahagian lembaga pengarah TMB ni diketuai oleh Datuk Seri Hassan bin Arifin, dan di bawahnya ada tiga sektor, iaitu Independent Non-Executive Director, Non-Independent Non-Executive Director dan juga Executive Director. Dan seterusnya, kumpulan yang kedua adalah kumpulan pengurusan TMB, yang mana kumpulan pengurusan TMB ni terbagi pada dua cabang iaitu Business Trust dan Bukan Trust. Dan yang ketiga adalah perincian tugas dan penjabatan, yang mana organisasi TMB ditubuhkan untuk mencapai matlamat yang spesifik. Oleh itu, setiap tugas dalam organisasi ditetapkan. Sebelum ditetapkan, perlulah dipastikan terlebih dahulu. Sebab apa? Setiap tugas ni akan diberikan dengan teliti atas asas kelayakan ahli dan untuk memastikan setiap kerja berjalan dengan lancar serta pembahagian kerja yang lebih adil. Penjabatan di TMB merujuk kepada proses berkait dengan kumpulan tugas yang berkaitan dengan aktiviti ataupun unit di organisasi itu sendiri. Ini untuk memastikan apabila individu dan jabatan menjalankan aktiviti pengurusan mereka, terdapat kecenderungan yang menyimpang dari matlamat asal. Okey, dia inilah supaya tidak terdapat kecenderungan yang menyimpang dari matlamat asal organisasi itu. Dan sebahagian aktiviti boleh menjadi konflik dengan pencapaian objektif keseluruhan. Dengan adanya koordinasi sebegini, ianya dapat menyatukan setiap ahli untuk bekerja dalam suasana yang harmoni. Oleh itu, amat penting pengorganisasian di setiap jabatan. Ini dilakukan supaya pemantauan dapat dilakukan secara berterusan. Okey, pengorganisasian ini adalah satu proses yang berterusan di mana setiap pengurus di Jabatan TMB mesti melakukan penilaian berkala pada struktur organisasi. Ia adalah keperluan supaya operasi yang cekap dan berkesan boleh dicapai. Okey, seterusnya adalah kesimpulan, yang mana organisasi adalah unit sosial atau kumpulan manusia yang distrukturkan untuk tujuan mencapai matlamat yang spesifik. Dan organisasi juga membentuk satu corak perhubungan melalui manusia di bawah arahan para pengurus untuk meneruskan matlamat organisasi agar ia dapat dicapai. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.